Pada pandangan kita, maknanya kita Dewan Perniagaan Melayu Malaysia mungkin akan duduk satu meja dengan kerajaan. Bagaimanakah kita mengatasi masalah ini? Sebab apa yang saya katakan tadi, maknanya sekarang ni kita mungkin dahulunya kita lebih tertumpu pada pembangunan dan industri. Sekarang ini kita perlu beralih kepada pertanian dan peternakan supaya benda ini seimbang. Sebab banyak negara-negara telah mengurangkan atau menghadkan ekspor mereka. Kita juga perlu menghadkan ekspor kita keluar. Kita utamakan penggunaan di dalam negara. Serupa juga kalau contoh kita terlalu bergantung pada gandum. Kenapa tidak untuk kita lebihkan kepada jagung dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat kesan daripada ayam, kita perlu import. Kenapa tidak kalau kita sekarang ini kita lebih kepada daging dan juga ikan. Secara tak langsung kata orang di dalam kesempitan ada kesempatan. Maknanya ini memberi peluang secara tak langsung kepada petani-petani ataupun kepada nelayan-nelayan. Kerana mungkin kita kurangkan daging, kita makan ikan. Ikan juga mendatangkan zat-zat tertentu dan juga sayur-sayuran kita tanam sendiri. Kalau dahulu, zaman dahulu, mungkin 30-40 tahun yang dahulu, nenek-nenek kita tanam sayur di belakang-belakang rumah, tepi-tepi rumah, menangkap ikan di sungai-sungai. Kenapa tidak kita buatkan balik supaya situasi begitu akan berulang balik? Kenapa tidak kita fokus balik kepada pertanian ini dan juga perikanan ini? Secara tak langsung, usahawan-usahawan kita boleh membuka ataupun menternak lembu lebih banyak lagi. Tidak perlu bergantung pada Thailand saja. Dan juga perikanan tadi, kita lihat balik kerajaan memang sebelum ini memberikan subsidi. Jadi kita perlu lihat kembali apakah langkah-langkah yang lebih proaktif supaya petani-petani ini akan lebih menjurus pada pertanian, supaya apabila berlakunya krisis ini kita tidak lagi akan melihat perkara-perkara yang lalu, kerana mungkin persiapan kita sebelum ini kurang. Mungkin pandangan saya mungkin kita kurang, jadi berlaku krisis ini maka kita menghadapi satu fenomena yang menggusarkan. Kerana apa? Kerana harga ayam mungkin akan naik, makanan berasaskan tepung akan naik. Jadi apakah langkah-langkah kita supaya perkara ini tidak berulang? Jadi saya melihat ini kita perlu duduk semeja, bagaimana kita nak merungkai masalah ini, mana semua agensi mesti duduk dan juga berbincang supaya benda ini tidak berlaku lagi, kerana ini merupakan satu kesempatan kita. Ini juga ada hikmah di sebaliknya ini, supaya kita boleh berbincang balik dan juga menghindari kartel-kartel tertentu lah. Sebab apa? Selama ini kita terlalu bergantung pada kartel-kartel. Kenapa tidak kita atasi dan juga bincangkan secara perinci untuk menghilangkan atau mengurangkan kesan-kesan sampingan ini. Yang kesannya adalah pengguna, rakyat-rakyat kita. Kerana apa? Terpaksa menghadapi makanan yang berasaskan tepung naik dan juga minyak pun sudah akan menaik juga. Jadi ini juga secara tak langsung rangkaian jaringan makanan ini akan memberi kesan kepada penduduk kita. Kerana harga semua naik. Kerana apa? Kerana kita terlalu bergantung kepada makanan tadi. Saya kata tadi 60% makanan adalah import. Mana lagi yang lain? Kenapa tidak kita fokus sekarang ini kurangkan dari 60 turun 55, 40 dan mungkin sampai satu tahap kita ada wawasan. Kalau negara juga punya wawasan 20-20, wawasan 20-30, kita perlukan adakan wawasan untuk menghindari krisis makanan ini mungkin makan masa 20-30 tahun akan datang. Kenapa tidak kita lahirkan balik usahawan-usahawan muda yang berminat ke arah kecemerlangan ini.